Dr. Izzatul Syazwani binti Nasaruddin. Nombor metrik saya 120136. Jadi hari ini kumpulan beliau ingin membentangkan mengenai implikasi LGBT dan homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup. LGBT ini merupakan singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ianya berlaku disebabkan seseorang individu yang ingin hak kebebasan dalam sesuatu perhubungan. Hal ini menyebabkan memberi impak yang negatif terhadap masyarakat sekeliling, ekonomi, sosial dan negara. Kegiatan LGBT ini menjadi tanda tanya masyarakat, iaitu mengapa LGBT ini merupakan masalah yang serius dan mengapa golongan ini perlu dielakkan dalam masyarakat. Seterusnya, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi mementeras masalah ini? Masalah ini juga perlu dititik beratkan dengan mengenal pasti faktor berlakunya kegiatan LGBT dan homoseksual sekaligus menganalisis semula langkah-langkah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai LGBT dan homoseksual. Berbalik kepada kajian literatur, kami telah membuat rujukan daripada jurnal dan kajian-kajian lepas mengenai topik LGBT ini berkaitan tentang memberi penendahan berkaitan akta dan kesalahan-kesalahan yang melibatkan golongan LGBT ini dengan lebih terperinci. Yang seterusnya juga kami juga mendapati bahawa dalam kajian lepas yang lain ada menganalisis langkah metodologi dakwah terhadap golongan LGBT dan homoseksual ini. Seterusnya, untuk metodologi kajian, kami menggunakan kajian kualitatif yang menggunakan metod dokumentasi dengan menggunakan akhbar, kajian lepas, laman web yang berautoriti seperti akademia dan buku-buku ilmiah yang terdapat di perpustakaan. Seterusnya, mengenai definisi istilah, kami juga telah merujuk dengan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang keempat yang terkini mengenai definisi dalam setiap maksud implikasi terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup. Kami telah membuat rumusan yang bermaksud ialah kesan kemungkinan yang terbit atau dapat ditarif daripada suatu isu atau kegiatan samanya baik atau buruk yang mana akan memberi impak terhadap sebuah pemikiran manusia, perihal sebuah masyarakat dan serta mengubah cara gaya hidup seseorang individu dan masyarakat pada jangka masa yang dekat maupun lambat. Seterusnya, kami juga telah membuat pembahagian di antara mengenai takrif dan isu semasa mengenai empat iaitu lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Okay, sekian. Faktor-faktor berlakunya kegiatan LGBT. Antaranya adalah faktor masa silam dan perasaan. Trauma daripada masa silam akan menyebabkan pemikiran atau perasaan seseorang itu menjadi tidak rasional, sepertinya kurang keyakinan diri atau mudah berputus asa. Antara situasinya seperti trauma daripada pergaduhan ibu bapa, trauma daripada buli atau trauma daripada kes rogol atau liwat. Ia akan memberi kesan pada individu itu seperti takut untuk berinteraksi dengan sesama jantina atau berlainan jantina. Seterusnya adalah faktor suasana atau keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran akan mempengaruhi pemikiran seseorang individu. Contohnya seperti suasana menyapa rakan dengan meraba atau menepuk punggung. Situasi ini akan menyebabkan pemikiran mengadaptasi situasi tersebut menjadi normal. Konflik dalam hubungan keluarga juga merupakan salah satu faktor LGBT. Masalah keluarga yang dialami oleh remaja menyebabkan mereka mencari ketenangan dengan berseronok melalui pelbagai hiburan. Sebagai contoh, pergaduhan antara ibu dan bapa yang berpanjangan serta diakhiri dengan penceraian akan memberi impak terhadap anak. Kesannya, remaja ini akan mengambil jalan yang mudah untuk mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dengan mempunyai hubungan bersama kawan rapat mereka walaupun persamaan jantina.
Selain itu, kurangnya komunikasi ibu bapa terhadap anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya bagi memenuhi kehendak emosi mereka agar mereka tidak berasa kemurungan dan berseorangan dalam kehidupan seharian. Golongan LGBT tidak memperdulikan had batas pergaulan sesama lelaki dan perempuan serta menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan juga perhatian melalui hubungan dengan rakan sejenis yang mana mampu memenuhi kehendak emosi mereka. Seterusnya, kurang penghayatan agama. Mereka tidak dapat membezakan antara perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Bahkan mereka merasakan kegiatan yang kurang bermoral ini merupakan hak kebebasan bagi mereka. Kelompok LGBT menafsirkan mengenai hak kemuliaan manusia dalam Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka bagi menarik minat masyarakat untuk menyokong dan menyertai kegiatan. Masyarakat telah menolak untuk menerima golongan ini kerana cara hidup LGBT tidak selari dengan fitrah seseorang manusia dalam kehidupan serta bercanggah dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan sambung kepada implikasi LGBT terhadap aspek pemikiran manusia. Dalam konteks ini saya bahagikan kepada 3, iaitu terhadap individu, terhadap masyarakat dan keluarga, dan terhadap Islam. Yang pertama ialah terhadap individu. Seseorang itu akan mengalami pemikiran yang tercemar kerana berpegang pada jalan salah dan melanggar hukum. Hal ini mungkin berlaku kerana mereka dikelilingi oleh orang yang melakukan aktiviti tersebut ataupun mereka tidak mendapat dorongan dan nasihat ketika waktu kecil. Yang kedua ialah golongan LGBT juga mempunyai perasaan sedih dan gembira kerana mereka juga manusia biasa dan akan merasa kesunyian. Mereka juga mungkin terbeban kerana diakibatkan oleh tomahan serta cemoohan daripada masyarakat sekeliling dan mereka tiada tempat untuk bergantung. Seterusnya ialah terhadap masyarakat dan keluarga. Kecelaruan akan terjadi apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak normal dan melanggar tabi'i atau naluri manusia seperti perkahwinan LGBT. Ini boleh mengakibatkan selalu galuh sebuah keluarga akan rosak dan keluarga itu tidak akan berkembang. Yang seterusnya, golongan ini dapat menjatuhkan maruah institusi kekeluargaan serta kelompok masyarakat disebabkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ini orang kata disebabkan nafsu sendiri orang lain yang menjadi mangsa keadaan. Dan yang terakhir ialah terhadap agama. Yang pertama, kecelaruan identiti jantina, transgender dan homoseks. Sesungguhnya, kedua perkara ini amatlah berbeza. Dalam konteks Islam, seorang lelaki tidak boleh solat di sebelah seorang perempuan yang bukan muhrim. Hal ini boleh berlaku apabila puak LGBT ini berleluasa, maka ia boleh mengakibatkan sesetengah pihak tidak dapat membezakan antara lelaki atau perempuan, sama ada di masjid, tandas dan sebagainya. Seterusnya, melanggar syariat yang wajib dituntut oleh agama Islam. Kita sebagai umat Islam wajib menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mengikut fitrah yang sedia ada. Ingatlah pengajaran yang Allah telah berikan kepada kaum Nabi Lut. Implikasi LGBT terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, terhadap individu. Golongan ini mempunyai kebolehan dan kelebihan pada diri sendiri yang tidak diiktiraf oleh orang lain. Golongan ini mengalami kesukaran untuk mencari pekerjaan dalam sebuah negara. Sebagai contoh, golongan ini akan mengalami tekanan sekiranya prestasi kerjanya agak merundung kerana layanan buruk daripada rakan sekerja dan persekitaran yang tidak menyukainya. Yang kedua, terhadap keluarga dan masyarakat. Ramai anak muda terikut dan terjebak dengan aktiviti mereka yang memberi kesan kepada agama, negara dan masyarakat. Kegiatan mereka ini amatlah memalukan dan menjijikan sehingga mereka berani mendedahkan gambar aksi berpasangan di media sosial. Kesan LGBT terhadap masyarakat amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang menjaga adab dan berpegang teguh kepada agama. Implikasi LGBT dalam aspek sosial dapat dilihat daripada hubungan seks sumbang yang menyebabkan penyakit seksual yang serius. Jelas menunjukkan kesan kesihatan terhadap golongan individu yang melakukan aktiviti seks yang melawan fitrah manusia, memberi kesan yang sangat tinggi. Jelas menunjukkan bahawa kanser mudah didapati
oleh golongan LGBT. Tambahan pula, AIDS adalah sejenis penyakit yang berjangkit melalui aktiviti seks, adalah penyebaran virus serta menyebabkan kematian kerana virus itu boleh melemahkan sistem imun badan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan topik seterusnya, iaitu langkah-langkah untuk mengatasi gejala LGBT. Terdapat beberapa pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. Antaranya adalah ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting. Sebagai contohnya, ibu bapa di rumah perlu mengutamakan anak-anak mereka dalam aspek penjagaan dan pendidikan. Ibu bapa seharusnya peka dengan keadaan dan tingkah laku anak-anak mereka. Selain daripada itu, ibu bapa sewajarnya memantau aktiviti sosial anak-anak mereka dan mengawasi penggunaan telefon bimbit dan media sosial. Selain daripada ibu bapa, masyarakat juga memainkan peranan penting. Masyarakat tidak seharusnya mencela dan mencaci mereka yang terlibat dengan gejala LGBT. Tetapi masyarakat perlu berusaha untuk memulihkan golongan ini daripada terus hanyut. Semua pihak diharapkan dapat membantu dan menyokong mereka yang dianggap tersisih ini dalam memberi peluang untuk meneruskan kehidupan. Hal ini merupakan langkah yang terbaik untuk memperbaiki kesilapan yang telah mereka lakukan. Langkah kerajaan menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan ini kembali ke pangkal jalan. Yang kedua, khidmat nasihat dan konseling juga boleh diberikan kepada golongan ini yang hanyut dalam dunia LGBT agar mereka kembali insaf. Yang ketiga, pendirian yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia sangat jelas menyatakan bahawa gejala ini tidak layak untuk diberikan hak kebebasan dan pengiktirafan. Dari segi institusi, yang pertama, membenteras dan membendung. Yang kedua, mengkritik dan menentang terhadap sebarang usaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia berdasarkan ketaksuban ideologi hak asasi manusia berteraskan acuan sekular semata-mata. Yang ketiga, membenteras pertumbuhan bukan kerajaan dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang kononnya mendakwa memperjuangkan nilai-nilai universal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rumusan, seperti kita tahu, LGBT ini merupakan salah satu isu global yang semakin hangat diperkatakan oleh beberapa buah negara. Negara barat juga menganggap LGBT ini sebagai syarat untuk sesebuah negara itu dijadikan sebagai negara demokratik. Kerajaan Malaysia perlu komited dalam membanteras gejala LGBT ini daripada terus berleluasa, iaitu dengan menolak mana-mana pemimpin yang menyokong LGBT demi menjaga imej negara Malaysia dan juga agama Islam itu sendiri. Selain itu, golongan LGBT ini perlulah diberikan perhatian, diberikan dorongan agar mereka tidak terus hanyut dalam dosa mereka. Kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Sebagai cadangan, LGBT di Malaysia boleh dicegah berlandaskan syariat dan Islam, di samping peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi. Mak kata patah, menutup bulu, biarlah dia rebungnya. Dengan memberi perhatian sepenuhnya tentang pergaulan dan sosial anak-anak mereka. Peranan para ilmuwan juga sangat penting dalam membuktikan bahawa LGBT ni memberi kesan yang sangat buruk dalam jangka masa yang panjang terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum melainkan mereka yang mengubah diri mereka sendiri. Insya-Allah.